Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, ini adalah masa untuk kita bercakap mengenai kesihatan mental. Lebih daripada 16,000 kematian di Malaysia dicatatkan diakibatkan oleh pandemik COVID-19 sejak ia bermula pada awal tahun 2020. Jadi apa yang menyedihkan, apabila kematian yang melibatkan pandemik COVID-19 ini, ahli keluarga tidak dapat menguruskan jenazah. Seperti kebiasaannya, kita dapat mencium jenazah pada kali terakhir, tapi tidak boleh. Ini menyebabkan keadaan gangguan emosi kepada ahli keluarga. Terutamanya ada beberapa berita juga yang kita dengar, Syafiqah. 5 ahli keluarga meninggal disebabkan oleh pandemik COVID-19. Satu berita yang menyedihkan. Lawatan ke ICU juga masih lagi tidak dibenarkan. Jadi ini yang mengakibatkan trauma kepada semua yang sedang mengalami masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi kita nak bercerita mengenai trauma kehilangan yang tersayang bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perundingan Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi doktor, kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini dalam konteks pandemik COVID-19 dan situasi yang kami ceritakan sebentar tadi. Apakah istilah dari segi istilah perubatan dan juga psikologi yang dikatakan sebagai trauma diakibatkan oleh kematian ini? Terima kasih. Okey, pagi ini kita berkongsi dengan kesihatan mental selepas 31 Ogos. Okey, penting. Jadi berkenaan dengan trauma ni, berkenaan dengan topik kita bincang hari ini, trauma, okey, saya senang cakap, saya mula dengan trauma biasalah. Bagi kami biasa sebab kita merawat pesakit-pesakit, tapi bagi pesakit bukan perkara biasa. Trauma adalah sesuatu tindak balas emosi lah ataupun psikologi akibat daripada sesuatu signifikan. Yang signifikan maksud saya ni apa yang berlaku mungkin pada diri dia, mungkin pada ahli keluarga dia yang terdekat. Malah kalau istilah trauma ni kalau dekat negara barat kan, dia tengok ada orang aksiden tepi jalan meninggal, putus tangan, putus kepala pun boleh meninggalkan trauma. Jadi itu konsep trauma secara keseluruhannya. Tapi kalau lihat dalam konteks COVID ni, macam mana orang boleh jadi trauma? Duduk dekat ICU yang berpanjangan. Contohnya kan, duduk dekat ICU, kemudian macam mana, yalah, dia boleh end up dekat ICU tu sebab dia mungkin terdedah. Jadi lepas itu dia mungkin ada trauma dah nak pergi dengan, mungkin dia dapat dekat tempat kerja, ataupun hubungan dengan keluarga, ataupun sebab dia pergi naik mungkin ada kena mengenai dengan naik public transport, jadi dia takut naik public transport sebab nanti kan dia dapat COVID dan dia tak nak jadi masuk ICU lagi macam tu. Jadi ini satu isu yang signifikan lah. Selain pada itu, trauma kalau dalam konteks ni macam contohnya ada ahli keluarga yang masuk ICU lah, jadi dia takut, dia terkesan individu ni. Jadi dia bukan yang mengalami, tapi dia yang berhampiran dengan orang yang mengalami trauma. Jadi itu dalam konteks trauma. Kenapa dia terjadi? Banyaklah nak cerita lagi. Dia boleh sebab proses dalam otak kita, sistem saraf kita contohnya kan. Kita panggil kalau segi fiziologi, kalau pernah dengar lah, fight and flight. Jadi kalau kita dalam ketakutan, hormon kita semua akan rembes, dia keluar. Sehari dua boleh, badan tu sihat. Tapi kalau berterusan, dia memberi kesan pada jantung, dia memberi kesan pada bahagian-bahagian lain. Jadi trauma tadi walaupun tindak balas emosi juga ketara, macam saya kata takut semua tadi yang berlebihan lah, yang melampau, tapi dia boleh meninggalkan kesan fizikal. Jadi ada macam penyelidikan dia kata kalau terdedah dengan lama dia boleh dapat macam penyakit-penyakit fizikal, diabetes contohnya, dia boleh terdedah, darah tinggi dan sebagainya. Jadi ini kesan trauma tu tadi. Tapi saya nak menjelaskan juga satu lagi penting boleh dilihat dalam konteks kematian ni tadi, adanya terminologi yang kita panggil grief. Grief. Okey, grief ni macam perasaan hiba yang terlampau lah, tapi berkaitan dengan kehilangan atau kematian khususnya. Jadi setengah panggil grief dalam bahasa Inggerisnya, setengah panggil bereavement. Jadi ini akibat daripada kehilangan kerja. Saya cakap yang paling ringan lah, kehilangan kasih sayang, kehilangan seorang yang kita kasihi sebab kematian contohnya. Jadi ini semua grief. Jadi of course yang grief paling signifikan disebabkan macam kematian tadi. Jadi grief ni sendiri bila memang satu proses normal. Tak normal lah kalau ada ahli keluarga meninggal, kawan rakan taulan kita meninggal, kita tak ada rasa apa-apa. Itu pun tak normal. Mesti ada respon dari segi emosi. Jadi
Kita panggil cara ringkas, mungkin kita boleh ada masa kita boleh ulas lagi. Contohnya dia menafikan, denial. Dia tak berlaku. Dia kata tak. Ini tak, dia masih hidup. Ini yang penting bila sebut pasal proses lihat di ICU tadi. Maknanya dia dapat hadir, dia pergi ritual. Maksudnya saya ritual tu, lepas tu kan ada sembahyang jenazah. Kita boleh majlis sosial budaya kita, baik Melayu, Cina dan India kan, kita ziarah. Jadi benda ni tak berlaku dalam konteks COVID ni. Jadi ini denial ni boleh berlaku lah. Dia tak nampak, dia terus berterusan denial. Jadi dia berpanjangan, grief tadi. Ini dia boleh mengganggu minda seseorang. Lepas grief, lepas denial tadi, dia akan anger, start marah. Dia pointing orang tu, orang ni tak kena. Diri dia sendiri mungkin salahkan, self-blaming. Jadi dia akan jadi marah. Kemudian proses seterusnya, secara ringkasnya, dia akan mendapat satu realiti lah. Okey, akhirnya memang betul, ini kubur dia, ini dia dah meninggal. Doktor dah bagi tahu. Kemudian dia jadi depres. Dia boleh jadi depres, tapi benda ni sekejap. Kemudian dia akan menerima hakikat kenyataan apa yang telah berlaku. Jadi proses ni kalau ikut normal dari segi perubatan tak lebih daripada patutnya dalam masa 6 bulan macam itulah, paling lama pun. Jadi inilah kalau menyentuh topik trauma dan topik perbincangan hari ini berkenaan kematian tu. Baik, kepada anda di luar sana yang ingin bertanya bersama dengan doktor, anda boleh menghubungi kita di 0322829841 atau 0322829855. Saya mengambil kembali apa yang doktor katakan tadi mengenai penafian tersebut. Sebab memang apabila kita mengalami sesuatu kesedihan ataupun kehilangan ini, memang sedap upaya kita akan menafikan. Kita tak nak menerima realiti itu. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti bahawa kita sebenarnya sedang mengalami trauma, bukan saja kita ataupun mungkin rakan-rakan kita. Apa tanda-tandanya, doktor? Okey, memang denial ataupun penafian, sindrom penafian dah makin kerap. Banyak orang pun tahu dah perkataan itu. Jadi itu sebenarnya tindak balas mula jadi manusia lah. Sebab kita ni ataupun makhluk ni dia nak elakkan sesuatu yang tak displeasure, yang tak rasa seronok, yang rasa yang menyakitkan. Kita ada defense mechanism, kita panggil ini denial ni satu daripadanya. Jadi sindrom, apa manifestasi gejala dia kalau sebut seorang denial, mungkin dia berubah sikap. Contohnya dia jadi berubahlah, selama ni dia ceria, dia jadi pendiam, dia mengasingkan diri. Ataupun dia sebelum ni dia biasa quiet, sekarang ni jadi pemarah, sensitif. Bila terutama sebut pasal topik yang berkaitan atau topik-topik lain pun dia menjadi cepat gangguan emosi. Sebenarnya fakta tu kadang-kadang ada dekat jiwa kita. Kita macam konflik lah dengan fakta tu. Betul ke tak betul? Kita confuse. Jadi kadang-kadang dia ganggu, dia jadi depres. Contohnya gangguan tidur. Itu simptom-simptom yang penting juga. Of course, kalau sebut pasal trauma secara spesifik yang saya kata tadi, ketakutan dan sebagainya melampau, dia self-blame, dia rasa diri dia tak salah, dia rasa ini somehow attributed kerana dia, ataupun dia mungkin dapat mimpi ngeri yang menakutkan, recurrent nightmare lah macam tu. Dan dia kadang-kadang dia macam, kalau dia benda ni berlaku di hospital, dia pernah sampai ke hospital sebab keluarga dia masuk ICU dan sebagainya. Ibu bapa yang dikasihi contohnya. Jadi dia rasa takut lepas tu nak pergi kawasan hospital dah. Betul. Takut. Jadi bila nampak hospital, otak dia akan secara automatik ada cues. Kita panggil cues ni maknanya walaupun kita tak sedar keadaan tu, kita lalu je depan hospital, tapi di hospital itulah berlaku sesuatu yang efek dekat jiwa kita. Kita akan mengalami palpitation, jantung berdebar-debar. Kita rasa mungkin ada pening, kita rasa resah gelisah yang amat sangat. Jadi perubahan-perubahan macam ini antara tanda gejala-gejala yang boleh berlaku lah. Bila seseorang mengalami sindrom denial. Tapi saya rasa yang paling penting bila sebut konteks denial tadi lebih kepada tindak balas psikologi. Bagi kami nampak satu tindak balas psikologi, satu lagi tindak balas fiziologi atau fizikal. Fizikal ni maksudnya jantung berdebar, dan kita rasa pening, berpeluh, kita rasa menggigil. Bila kita panik atau kita risau, kita akan alami benda-benda itu semua juga. Tapi gejala psikologi, fikiran dia, maknanya bila terbayang di hospital dah takut.
atau bila teringat je kalau seorang yang grief tadi, teringat je graveyard ataupun kuburan ibu bapa terimagine ataupun terlintas di fikiran pun dah jadi resah gelisah. Jadi jadilah macam saya kata tadi, tak boleh tidur dan sebagainya. Jadi mereka masih lagi berada dalam tahap pemikiran yang normal. Maksud saya, adakah mereka ini sedar yang mereka mengalami situasi tersebut? Okey. Kalau di peringkat biasa saya kata tadi, kita akan mengalami perubahan itu kita sendiri. Contohnya kita selalu tak ada apa-apa, kita boleh buat fokus masa kerja, kita boleh orang buat joke kita ketawa. Ataupun kita lihat ataupun kita terfikir berkenaan dengan si mati itu sendiri, kita tak ada apa-apa. Tetapi apabila berlaku keadaan-keadaan seperti ini, dia akan berubah diri kita. Kita jadi seorang yang mungkin tidur terganggu. Yang paling obvious mungkin tidur boleh terganggu. Tidur ni penting ni. Tidur ni macam makanan jiwa kita. Kalau kita kena makan harian kan, makan lebih tak boleh, makan kurang tak boleh. Betul. Tidur pun tidur lebih tak boleh, tidur kurang tak boleh, dia mengganggu jiwa kita. Jadi kalau kita sebut pasal kemurungan, kita sebut pasal grief tadi, trauma, tak boleh tidak, kita mesti ada sentuh pasal tidur. Tidur tu tanda-tanda utama. Sebab itu kalau macam orang yang mengalami grief ni tadi, ataupun melalui kesukaran dan kehidupannya, satu pada cara dia mungkin akan diajukan juga kemudahan nanti. Sebab tidur tu kita mesti cuba regular. Tak boleh kita tak tidur malam contohnya kan. Kalau kita tak tidur malam, hari pertama, hari kedua dia mungkin akan berturutan seterusnya. Jadi mengelakkan daripada berlarutan lebih serius, make sure keperluan asas tidur makan tu mesti cukup. Malah macam topik ni topik macam mana nak overcome lah juga kan. Jadi exercise contohnya kalau boleh buat juga. Jadi benda-benda ni semua akan jadi macam buffer ataupun memampankan kita untuk melalui kesukaran emosi fizikal akibat kehilangan, trauma dan sebagainya. Seperti mana doktor katakan tadi, bagaimana kita nak mengatasi, tapi masalahnya di sini ialah apabila seseorang itu mengalami post trauma pula ataupun PTSD, post trauma stress disorder. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut apakah PTSD ini dan juga bagaimana kita nak mengenal pasti kita mengalami simptom PTSD ini. So PTSD ini satu kecelaruan ataupun disorder lah. Dan satu bentuk penyakit kalau dari segi mental. Jadi satu kategori macam kemurungan, bipolar, skizofrenia, so kerisauan berlebihan, anxiety disorder. Jadi PTSD, post traumatic stress disorder, adalah satu bentuk tu juga. Jadi PTSD ni biasanya melalui trauma lah. Trauma macam kita cakap tadi yang life threatening. Dia alami sendiri, ataupun dia ahli keluarga terhampir ke, ataupun macam saya kata tadi, nampak orang ada kes juga macam contohnya dia terlibat dengan aksiden yang serius. Lepas itu dia tak berani naik kereta dah. Ataupun dia ada insiden macam rakan sebelahnya kena tembak dan mati. Dia tak berani nak pergi keadaan yang seperti yang dia alami itu sendiri. Jadi itu satu pada simptom dia lah. Secara tak langsung avoidance. Maknanya dia mengelakkan langsung tempat yang macam dia macam dekat sekolah kalau berlaku pembunuhan contohnya, dia nampak cara tindakan ganas dan sebagainya, dia jadi takut. Terutama budak-budak. Doktor, kita sambung sekejap lagi mengenai PTSD ini kerana kita ada seorang pemanggil. Kita ada saudara Muhammad Noor daripada Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan kepada doktor. Saya merupakan bekas pesakit COVID-19 stage 4. Saya baru keluar daripada hospital Sungai Buloh lebih kurang 2 minggu, 5 minggu lebih lah. Alhamdulillah saya sembuh daripada penyakit itu. Cuma sekarang ni trauma saya takut keluar. Kalau saya keluar macam pakai double mask, face shield, tinggal lagi tak pakai PPE dengan saya trauma. Lepas tu saya sukar untuk tidur waktu siang lah. Mana bila saya tidur tu saya akan terjaga sendiri dan dada saya akan berdetuk dengan laju lah.
saya nak tanya doktor, adakah penyakit saya ni boleh hilang dalam masa beberapa bulan atau sebagainya? Sebab saya masih lagi trauma dengan kesan daripada penyakit COVID-19 ni. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih Encik Muhammad Noor. Baik doktor, itu memang soalan yang memang ramai yang tanya. Adakah trauma ini boleh diubati doktor? Okey, trauma ni sebenarnya jawapan ringkas satu perkataan, boleh diubati. InsyaAllah boleh ditangani. Dan pengalaman yang macam Encik Noh cakap tadi, biasanya ramai orang akan melalui benda ini. Saya rasa tak mustahil orang yang keluar pada ICU bukan saja sebab COVID, sebab masalah-masalah lain pun keluar pada ICU. Semua itu melalui satu proses yang terlalu menyakitkan ataupun sukar dalam hidup dia. Jadi mungkin 20% macam tu mengalami ada gangguan lepas itu. Maksudnya macam tadi dia jadi risau, tengok hospital jadi risau. Macam kes Encik Wano tengok, ya saya tak fikir macam tengok orang pakai PPE dah jadi takut sebab duduk dekat situ berapa lama dan keadaan yang trauma, nampak PPE jadi dia jadi debar-debar. Jadi benda ni biasanya dia kalau jadi pun sepatutnya lepas keadaan ini berlaku, saya rasa tak lebih pada 3 minggu macam itulah. 3 ke 4 minggu, sebulan. Tapi selain pada itu, macam saya kata tadi, tidur malam sepatutnya cukuplah semua tu dan boleh berinteraksi, boleh bersosial balik dengan ahli keluarga yang hampir dengan kita. Tetapi sekiranya benda ni berpanjangan, lebih daripada dah masuk minggu ke-4, nampak makin teruk dan berterusan, itu kena dapat penilaian lah, sebab mungkin elemen PTSD tadi ada. Avoidance satu, tengok hospital tadi. Jadi hypervigilant, nampak je keadaan yang sesuatu yang hampir nak jadi kepada keadaan itu, senario yang sama. COVID everywhere, kita percaya daripada knowledge, pengetahuan kita di tempat crowded, tempat yang tertutup, berbual rapat, semua risiko. Jadi benda ni memang orang yang mungkin ada elemen PTSD tadi, dia sebab COVID tadi dia memang elakkan sama sekali. Dia kalau nak masuk situ mungkin terpaksa bercakap sebab dia kerja ataupun dengan ahli keluarga contohnya, tapi dia jadi debar-debar, jadi resah gelisah, tak ketentuan kan. Jadi ini mungkin tanda-tanda yang lebih serius. Jadi kalau jadi macam ini, kena dapat ke hospital balik masa rawatan susulan. Saya rasa semua pesakit COVID memang ada rawatan susulan seterusnya. Kena penilaian ini perlu dibuat dan perlu beritahu apa yang kita rasa. Jangan malu, jangan kita segan sebab cepat kita bagi tahu, cepat benda ini ditangani, insya-Allah benda ini boleh hilang, boleh berkurangan. Tapi kalau kita biarkan, mungkin dia akan menjadi implikasi, impak yang lebih serius lagi. Mungkin impak kerja lepas ni, impak bersosial. Jadi bila dapat penilaian ini, buat dengan segera dan bagi tahu keadaan apa yang berlaku. Sebab satu lagi, tapi hari ini kita tak sentuh panjang lah, kita panggil long COVID. Long COVID ni adalah sequelae ataupun akibat daripada COVID. Mungkin dia berlaku 6 bulan, setahun, jadi fatigue, keletihan yang berterusan. Mungkin, tapi saya rasa simptom anxiety pun boleh jadi long COVID juga sebenarnya. Jadi kerisauan tidur, jadi benda ni yalah sebab ada COVID kita panggil dia dah masalah long COVID tadi, tapi sebenarnya macam kita ada terminologi orang yang kerisauan berlebihan, anxiety disorder, generalized anxiety disorder, ini pun boleh jadi dalam kumpulan itu juga. Jadi dapat rawatan, bila buat assessment bagi tahu sepenuhnya, mungkin rawatan tumpuan peringkat permulaan, kaunseling, berbual, bercakap lah maksud saya. Dan tapi kalau serius sangat, kita mungkin ada bantuan ubat-ubatan sikit lah, hopefully dalam jangka masa terdekat dan pendek. Ini berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu trauma kehilangan orang yang tersayang. Saya kira salah satu situasi yang sangat perit untuk masyarakat menerima adalah apa yang kita bincangkan banyak ia berlaku kepada orang dewasa. Tetapi apabila berlaku kematian kepada ibu bapa, tugas orang dewasa yang tinggal, contohnya ibu ataupun bapa yang kematian isteri ataupun suaminya, untuk memberitahu anak mereka tentang situasi yang berlaku. Pertama, untuk menerima dan juga mengawal emosi mereka. Yang kedua, untuk memastikan emosi anak mereka terjaga. Bagaimana? Itulah cabaran. Kalau anak-anak ni mencabar. Kalau orang tua boleh terkesan cara emosi, kanak-kanak ni lagi ketidaktentuan maksudnya. Maksud saya di sini, kenapa kanak-kanak ni dia bukan matured lagi. Dia punya perkembangan dari segi emosi. Kalau kanak-kanak umur belasan tahun, 15 ke, lagi muda lagi lah.
kurang mature cara tindakan dia. Maksudnya dia mungkin tak faham, dia mungkin nampak ketawa, mungkin bermain. Tetapi kalau dia melibatkan orang yang terhampir, ibu, bapa dia, tu kedua-dua amat menyedihkan lah. Tapi kalau benda ni berlaku, dia walaupun dia nampak bermain semua, mungkin itu orang tua coping mechanism dia lain. Coping mechanism mungkin kita sepatutnya bercakap lah, berbual dengan seseorang, meluahkan. Tapi kadang-kadang mungkin nak mengelakkan perasaan ataupun fikiran yang displeasure, yang rasa tak seronok tadi, dia mungkin bermain tapi sementara. Tetapi akhirnya kalau pada waktu-waktu lainnya dia mungkin akan sedih balik, dia akan menangis contohnya. Jadi kita confuse kenapa kanak-kanak ni menangis. Ialah mungkin kalau ada satu kejadian berlaku yang signifikan tadi, kita boleh relate lah. Mungkin sebab itu dia bertukar. Mungkin dia hilang mood, keinginan. Jadi konteks sekarang ni PDPR kan, dia kena sekolah pada rumah. Kalau dulu pergi sekolah mungkin dia school refusal kita kata. Dia tak nak pergi sekolah sebab dia rasa tak ada keinginan. Orang tua boleh cakap tak ada mood lah nak buat ataupun diam, mengasihkan diri. Tapi kanak-kanak dia mungkin dia tak nak masuk kelas dan sebagainya, tak nak bersosial dengan adik-beradik dia lain. Jadi ini juga mungkin jadi tanda-tandanya. Kadang-kadang ada juga perubahan fizikal. Kadang-kadang dia terlalu anxious, dia macam dia mimpi atau mengigau berlebihan contohnya. Kadang-kadang istilah bedwetting pun boleh jadi juga, walaupun dia umur 10, 11 kan, dia ada tiba-tiba dia rasa dia takut sampai buang air kecil atas katil macam itulah. Saya cakap cara fizikal dia boleh jadi macam tu. Jadi kalau lihat kanak-kanak ni, orang tua, orang dewasa ni sepatut ada peranan. Pertama, lagi kecil lagi pentinglah, anak ni perlu rasa selamat. Dia mungkin kehilangan seorang yang signifikan. Reassurance, being there, berada di situ. I'm here nak to be safe. Dan kanak-kanak ingat, kadang-kadang bukan saja emosi penting. Physically being there is important. Berada secara fizikal. Kalau orang tua bolehlah social connectedness kita kata melalui online dan sebagainya, tapi kanak-kanak dia kena ada fizikal baru dia rasa selamat. Kalau dia tidak, dia rasa mungkin ada kerisauan dan sebagainya. Selain daripada itu, mungkin juga kadang-kadang kita mungkin nak ceritakan apa yang berlaku, tapi cara kita menceritakan itu pun juga penting, sebab kadang-kadang kanak-kanak mungkin tidak dapat memahami. Jadi kita mungkin bercakap dalam konteks yang cakap cara jujurnya, tetapi mungkin memberi satu gambaran yang lebih besar. Mungkin konteks ni kadang-kadang kita sebut konteks spiritual contohnya kan, majoriti orang percaya kematian itu suatu proses yang kena dilalui oleh semua orang dan sebagainya. Kalau tak, ini pun sooner or later kita akan meninggal. Cuma apa dan bagaimana. Untuk menyampaikan kepada anak-anak kecil itu bukan satu perkara yang mudah. Kita sambung selepas ini sebab ada pemanggil. Linda dari Seremban. Silakan Linda dengan soalan anda. Hello Linda. Ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya ni doktor. Ya. Di hospital ni tadi cakap mengenai emosi yang membuatkan pesakit ni terlalu lama, jadi macam emosional terlalu kuat kan. Macam mana kalau pesakit tu dikuarantinkan saja, lebih baik di rumah? Sebagaimana kan ditengok di Facebook atau di TikTok, dia katakan lebih baiklah, dia kata untuk COVID ni di rumah dibandingkan di hospital, lagi teruk pesakitnya. Satu. Dan kedua kan, ada juga pesakit yang kita dapati bila dibawa ke hospital, mungkin kata oksigen lemah apa, terlalu lama sangat dikasih obat untuk tidur tu. Bukannya 1 hari, 2 hari, sampai 4 hari dan sampai meninggal. Itu yang sayang tu, macam mana peninjauan daripada petugas tu. Masalahnya kan berganti-ganti peninjauan tu, tapi macam bukan tak ridha kan ketentuan ilahi tu. Tapi masalahnya terlalu sayang sangat kan. Orang yang nampak waktu tu baik dibawa, lepas tu tiba di hospital dikasih obat untuk penidur sekali, dan itu akhirnya meninggal. Jadi macam itulah yang ditanyakan. Ada masalah COVID tadi, bagaimana eloknya di rumah saja, pada hospital terlalu tinggi emosi. Itulah. Terima kasih banyak Puan Linda. Itu dia, ada 2 soalan. Bagaimana nak kawal emosi ketika kuarantin?
sebenarnya tadi yang saya dapat tangkap juga berkenaan dengan kuarantin di rumah dengan versus kuarantin di hospital. Memang kuarantin sendiri dah tak kata apa perasaan ataupun keadaan yang tidak begitu menggembirakan. Kita tak boleh bergerak ke sana kemari. Sebenarnya lockdown pun MCO tu pun satu bentuk kuarantin macam tapi kita bebas bergerak dalam kawasan mungkin radius kita ataupun kalau kita sendiri pun self quarantine, kita takut keluar, takut dapat COVID daripada orang lain. Jadi sebenarnya kalau ikut kuarantin tadi berkenaan dengan hospital dengan kat rumah, lebih baik saya rasa di rumah lagi baguslah, sebab rumah kita familiar dengan keadaan tu, lebih bagus, bukan yang terbaik. Saya kata kuarantin tak akan jadi satu benda yang kita suka, tapi lebih baik daripada hospital. Hospital ni kadang-kadang kuarantinnya kita ada pesakit lain, sebab hospital ni semua orang sakit yang datang, orang yang ada simptom dan sebagainya. Jadi mungkin mereka yang datang tu bersiko membawa dekat orang lain juga, sebab kadang-kadang maklumat yang diberi itu tahulah kadang-kadang maklumat kurang tepat. Jadi risiko kontak kurang. Jadi kita sedar-sedar kita masuk hospital, kita dapat masa di hospital. Benda itu kita dah usahakan tetapi tak dapat nak elak sebab kadang-kadang maklumat orang bagi kurang tepat. Jadi COVID ni dalam 6 jam pun dia boleh merebak lah. Kalau duduk satu tempat yang 3C ni, close, confine dengan crowded, tempat yang ramai orang. Jadi memang kita mengelakkan macam ramai dekat ward dan sebagainya. Tapi menjawab soalan tadi, di rumah ada kita ada rutin kita sendiri. Kita dah biasa. Walaupun rutin kita pergi pejabat mungkin tak boleh buat, tapi at least rutin di rumah kita boleh buat. Kita boleh tengok TV cara bebas, kita boleh makan, lepas tu di dapur kita boleh nyapu sampah, buat kerja. Kita buat banyak physical activity juga. Mungkin boleh berexercise, bersenam juga, sebab rumah adalah privacy kita. Ini satu lagi penting, sebab kalau buat kuarantin di hospital, privacy itu kurang. Jadi kita rasa tak ada kita ada privacy lah, kita boleh buat banyak benda kita. Jadi di rumah lebih selesa dan sebagainya. Itu pasal kuarantin. Yang kedua tadi pasal berkenaan dengan trauma, ditidurkan. So trauma tadi ditidurkan itu proses yang diperlukan, sebab nak memastikan dia cukup rehat dan pernafasan tu dikawal sepenuhnya dengan baik. Kalau dia usaha dia berlawan, sebab tak ada seorang pun suka kena intubate atau kena masuk bantuan pernafasan tu, tapi keadaan ini mendesak sebab paru-parunya dah kurang oksigen kan. Jadi bila kurang oksigen dia jadi confused dan sebagainya juga orang ni. Jadi dia mungkin nampak bergerak macam tak faham apa yang berlaku kan. Dan masa proses tidur tu biasanya tak banyak dari segi aspek psikologi yang boleh kita buat intervensi pada masa itu, sebab dia separuh sedar atau tak sedar lah. Jadi biasanya individu tu sendiri masa berlaku tu dia tak ada rasa trauma, tapi lepas dibuka tiub tu, lepas balik ke ward biasa atau lepas keluar daripada situ, 15 hari contohnya duduk dekat dalam ICU, intubated, ditidurkan. Itu menakutkan bagi individu tersebut, sebab dia rasa masa itu dia di luar kawalan. Keduanya, I'm life or death, salah satu. Jadi amat orang kata menjadi ketakutan seterusnya. Ini yang balik kepada PTSD tadi. Doktor, bercakap mengenai PTSD tadi, satu persoalannya ialah mengapa ada sesetengah orang mengalami PTSD dan ada yang tidak mengalami PTSD? Faktornya bagaimana? Okey, memang alhamdulillah lah kalau ramai mengalami PTSD, kucak-kacir juga orang ramai kan. Jadi mungkin ada percentage, dia bergantunglah. Dia ada physical trauma, ada macam ICU tadi experience contohnya. Jadi dia bergantung pada personality seseorang. Contohnya personality seorang yang mungkin jenis risau, jenis cepat anxiety, panic, ataupun dia ni jenis perfectionist kan. Masa itu dia tak boleh buat apa-apa. Jadi dia rasa dia immobilized. Lepas keluar ICU badan dia lemah dan sebagainya. Dia rasa dia tak cukup kuat. Contohnya orang yang workaholic. Contohnya, jadi benda ni orang kata macam mendedahkan dia kepada risiko tersebut. Risiko untuk mendapat PTSD, pengalaman ni sebagainya. Ataupun
Ini bukan trauma pertama. Dulu pernah masuk ICU sebab aksiden. Dulu pernah ada mengalami trauma yang lain juga. Betul. Jadi ini trauma kedua, ketiga dan sebagainya. Ini mendedahkan lagi. Dan yang ketiganya mungkin faktor genetik juga. Ada ahli keluarga yang maksud saya ada penyakit-penyakit atau gangguan emosi jugalah, depression dan sebagainya. Jadi individu ni risiko dia lebih tinggi untuk dapat macam PTSD contohnya. Okey. Jadi panjang soalan yang kita sudah pun berbincang mengenai bagaimana untuk menghadapi trauma terutamanya apabila dia melibatkan kehalingan orang tersayang. Mungkin sedikit tips dan juga kata-kata akhir daripada doktor untuk kita rangkumkan perbincangan kita pada hari ini. Saya rasa pertama, kita jangan rasa kita ni okey lah. Saya lihat pada kita yang berhampiran dengan orang ni. Kita mengambil trauma ni satu yang serius. Sebab apa yang dialami oleh individu, rakan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, is a very significant, sangat-sangat penting. Satu peristiwa pahit dalam hidup dia, benda yang dikontekskan trauma. Jadi kita yang mendengar ni, kita kena ada empathy. Rasa seperti orang tu rasa. Jangan rasa seperti kita rasa. Itu banyak silap orang. Bila dia dengar, dia lihat daripada diri dia. Ini kita sebagai perawat pun macam tu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena dengar daripada pesakit punya perspektif. Daripada orang yang mengalami. Kemudian bila kita dengar, janganlah kita terlalu membuat satu rumusan yang mudah sehingga kita judgemental. Kita menghakimi, itulah kamu dulu suruh ini tak nak buat macam ni. Kita boleh bersalah lah. Saya banyak cara nak salahkan orang ni. Lebih senang nampak salah orang. Jadi kita tak boleh menghakimi macam tu. Kita kena bagi mendengar lebih penting. Mendengar dengan terbaik. Maknanya kita jangan terlalu judgemental. Dan selain pada itu, secara amnya dalam konteks COVID ni yang banyak restriction, kawalan dan sebagainya. Dulu kita kata social distancing. Sebenarnya tak tepat perkataan tu. Sebenarnya masa inilah kita memerlukan social connectedness. Kita kena ada kaedah sosial kita sendiri. Yang ada vaksin tu, okeylah sikit. Ada cara-cara yang mungkin boleh bercakap secara fizikal, tapi still kena berjaga-jaga dengan SOP dan sebagainya. Tetapi metod yang menggunakan teknologi ni kita gunakan sebaiknya. Inilah masanya kan. Kita kena jaga diri kita, kita kena lihat family kita, kita kena lihat kejiranan kita. Baru kita kalau kita semua dalam keadaan baik atau dalam keadaan emosi yang terbaik, walaupun bukan perfect sebab MCO dan sebagainya, tapi itu menjadi satu kekuatan, resilient untuk kita dan ahli keluarga kita, komuniti kita. Jadi bila kita melalui trauma-trauma macam ni, kita sama-sama membantu satu sama lain. Tidak dari segi psikologi. Senang cerita dengan menggunakan frasa keluarga Malaysia, kita kena jaga kita. Prihatin dan juga ada rasa simpati itu. Apapun, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar perundingan Jabatan Perubatan Psikologi, Pusat Perubatan Universiti Melayu Kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih.